kita punya equation tu. Okay, so kita akan dapat apa? So, sama dengan limit h approaches to 0. So kita minus 5x plus h bahagi dengan 5x plus h darab 5x. So ini saya dah terbalikkan. Okay, boleh Okay, seterusnya. Kalau ada soalan tanya je, buka mic tanya. Ulang semula lah. Okay. So seterusnya kita pemudahkan. Yang mana kita boleh cancelkan lah. Jadi kita punya ni kita boleh kembangkan dulu. Jadi negatif 5x tolak 5h. So yang di atas akan tinggal limit h approaches to 0. So tinggal negatif 5h sahaja. Sebab 5x kali kat bawah tu akan ada h, 5x tambah h. Yang baru masuk tolong mute-kan mic Okay, so kita akan dapat bentuk ni. So biasanya selepas kita dah simplify atas, biasanya kita akan ada satu benda yang kita boleh cancel, iaitu h bagi dengan h. So dekat sini saya nampak kita boleh h, so h dah hilang kan. Okay, ada lagi apa-apa yang kita boleh cancel? Kalau tak ada pada h yang ada. Okay, so sekarang ni yang tinggal equation ni saja, h yang tinggal kan. So saya buat sebelah ni. So bila nilai h sama kosong, bermaksud kepala limit tu dah hilang lah. Per 5x tambah kosong dengan 5x. Okay, boleh ikut tak sangat ni? Hello? Okay. Okay, kita teruskan lagi. Okay, ada orang bersuara. Baru saya punya, saya boleh cancelkan 5 ni. So negatif 5 dengan 5 ni tinggal negatif 1 per 5x darabkan dengan x akan jadi x kuasa 2. So kita 1 over 5 x squared. Okay, dapat tak? Kita boleh recheck je dengan cara differentiate. Check biasa. Kalau dapat, kita proceed kepada soalan yang kedua. Tak cerita pasal markah lupa pula markah. So dia 5 markah. Pertama, apabila kamu masukkan dalam formula first principle yang betul. So kat sini dapat K1, kamu ada samakan penyebut kan? Samakan penyebut dapat K1 yang kedua. Okey. Simplify kan iaitu dapat H bagi H ni K1 and then submit dapat K1 sekali lagi dan jawapan akhir iaitu negative 1 over 5x squared dapat J. Markah lah supaya kamu jelas. Okay. So markah pertama K1 tu masuk kita samakan denominator. Yang ketiga simplify. Yang keempat masalah kelima, J1 tu adalah jawapan seperti sama saya. Okey? Kalau boleh kita proceed kepada soalan satu. Jawab. Boleh tengok.
Ikut. Okay, ini mudah saja. So untuk kita differentiatekan soalan ni, so rule, so U yang berada di atas numerator dan V berada yang di bawah pada denominator. So jangan salah pilih. Bila U sama dengan 2 plus X and V sama dengan 1 tolak X, so kita U prime kita dapat 1, V prime kita dapat negatif 1. Okay. Selesai, kita dapat U prime pada quotient rule. So formula quotient rule jangan salah Formula quotient rule jangan salah. Saya tulis lah, takut ada yang tersalah. U prime tolak UV prime bahagi V kuasa 2. Ini namanya quotient rule. So maksudnya dengan jawapan. Okay, so kita dapat U dah dapat U prime, V dan juga V prime. So kita boleh masukkan. Okay, so masukkan dalam formula supaya samaan dengan VU prime. So VU prime ni darab ni kan. So 1 tolak X darab satukan dengan UV prime iaitu 2 tambah X. Ini darab ni. Darabkan dengan negatif. Dengan V kita adalah 1 minus X to the power of 2. Okay. So selesai yang tu, yang pada bahagian numerator, bahagian yang di atas ni, yang saya bulatkan. So yang tu kita tengok apa yang kita boleh simplifikan. So kalau ada kita boleh simplifikan, kita simplifikan. So saya nampak tambah 2 tambah X bahagikan dengan 1 tolak X. So kita tengok ada yang kita boleh selesaikan kan. 1 tambah dengan 2 dapat 3. So X tolak X adalah 3 over 1 minus X to the power of 2. Okay. Kan tiga markah, walaupun dia quotient rule panjang kan, tapi dia punya equation simple. So that's why dia sikit je markah dia. So dapat dan juga U akan dapat apabila U prime dan V prime yang betul, iaitu U prime itu 1. Markah kedua, kamu masukkan dalam formula quotient rule yang betul, iaitu VU prime tolak UV prime bahagi dapat satu lagi. So yang ketiga, markah yang ketiga adalah jawapan akhir, iaitu tolak X kuasa 2 J1. Okey, jelas tak setakat ni? Ya. Okay. Kalau jelas, kita proceed kepada frame yang seterusnya. Soalan nombor 2. Kalau tak boleh lama-lama sebab nanti kita hilang fokus, kita tak bosan. So sekarang masuk ke soalan kedua. Okey, baca soalan dulu. Okay. So langkah pertama, okey kita saya tunjuk sikit lah step by step sebab jalan kerja dia pun panjang 10 markah. Okay. So untuk kita menggunakan first derivative test, yang pertama kita mesti cari dy dx dulu. Untuk cari nilai y, nilai x and then equate dengan 0, betul? So dy dx kita kat sini yang kita dapat adalah dy over dx sama dengan 3x square minus x plus 4. So once you dah dapat dy dx, okay, dah dapat dy dx untuk dapatkan nilai x. Okay, so sekarang ni kita equatekan dengan 0. So sebab
apa nak samakan kita cari nilai X. Okey. So, bila dah samakan dengan kosong, okey, dia sebenarnya jalan kerja equal to 0 and then 3x squared minus 8x plus 4 equal to 0. Okey, so sekarang ni macam mana nak cari nilai X? Kita kena buat factorization. So, factorization EQN. kita akan dapat X adalah 3x tolak 2. Yang kedua adalah x tolak 2 sama dengan kosong. Maksud apa? 2/3 or x sama dengan 2. Okey, dan bila dah dapat nilai x, kita terus cari nilai y untuk x tersebut. Contohnya, x sama dengan 2/3. So contohnya macam ni untuk 2/3. Y-nya apa? Macam mana nak cari nilai y? Masukkan nilai x 2 dalam A yang asal. Bukannya dalam dy dx dalam y sama dengan x cube minus 4x squared plus 4. Dapatlah 2/3 kuasa 3 tolak 4 darab 2/3 kuasa 2/3. Okey, so berapa nilai y yang dapat ni? Samaan dengan 32. So ini bila x sama dengan 2/3. So bermaksud koordinat pertama yang saya dapat adalah 2/3 dari 2/27. Itu koordinat pertama. Okey. Sekarang ni apa nilai y untuk x sama dengan 2? Equation asal tadi kan? So kalau ikut ukuran saya akan dapat Kosong. 0. Koordinat ibu adalah 2, kosong. So sekarang ni saya dah ada 2 stationary point. Ni saya tak tahu dia punya nature. Sama ada dia minimum ataupun maksimum. So Buat table. untuk tentukan baru gunakan table. Okey. Gunakan table. Saya dengar segala perbualan. Okey. Ni cara saya buat table saya yang tak tahu tu kena belajar lah. So macam mana kita dapatkan interval ni? Berdasarkan kita punya number ke atas tu, 2/3. Yang ni antara 2/3 ke 2. Yang ini antara 2 ke 2. Dapat interval. So nilai x pula kita pilih apa yang ada dalam interval tersebut. Contohnya dalam ni antara infinity ke antara 2/3 ke 2 saya pilih 1. Antara 2 ke infinity saya pilih 3. X yang saya pilih ni ke dalam dy dx ni. Dy dx ni mana ni? Yang kat sini tadi. Masukkan kat situ. Tengok apa kita negatif. So bila saya masukkan nilai kosong, saya dapat positif. Masukkan nilai 1 dalam negatif. Masukkan 3 dalam dy dx saya dapat positif. Okey.
So kita dah tahu macam mana tentukan slope. Okey. Tentukan slope yang positif, kecerunan positif. Nanti condong ke kanan lah. Naik atas, naik atas. Condong ke kanan atas. Yang ni turun ke atas mula. Okey. Okey. So macam mana kita nak Hujung slope yang bertembung. saya biasa ajar, saya akan sambungkan ni. So bila kita sambungkan ni, so pada kemuncak ni, iaitu nilai X ni adalah 2/3 kan? So pada kemuncak 2 ni pula, pada nilai 2 ni pula, dia senyum kan? Dia senyum bermaksud dia adalah dia buat conclusion. So conclusionnya adalah, okay, so kita buat conclusion titik 3/3, 32/27 is max point. Manakala untuk 2, 0 is minimum. Asal setakat ni. Okay. So Okay. Sekarang ni saya nak cerita pasal markah. Okay, markah ada berapa dia tulis kat situ? So ni atas 10. Okay, pakai warna apa? Ada warna ni je. Bagilah warna banyak sikit. Okay lah. Minimum point. Yang pertama, K1 iaitu dydx. Minus 8x tambah 4. Tu dapat K1. Boleh ke? Okey, seterusnya kamu mencari try tu teraskan dia. Ada buat jalan kerja factorize dapat K1. Mesti ada sama dengan kosong. And then dua-dua nilai X yang betul, iaitu 2/3 dan juga 2. So dapat J1. Hello. Okay, dapat okay. Seterusnya kita dapat 32/7 dengan kosong tadi kan. So kalau kamu dapat kat situ, dapat cari nilai Y itu bukan dua-dua nilai Y Kita tuliskan kedua stationary point iaitu 2/3 32/27 dan juga 2 kosong ni yang tadi try to find Y dapat K1. Dan J1 tu mesti dua-dua koordinat tu betul iaitu 2/3 kosong. Okey. Okey, so berapa markah kat situ? 5 kan? Okey. 5 baru. Okay, table. Okey, table ni senang cerita kalau semua sama dengan saya, nak bagi markah senang ya. Ni. K1 untuk nilai X yang betul kamu letak kat sini. Maksud kedudukan dia betul. K1 yang seterusnya adalah simbol dydx betul. Positif, negatif, positif. Okey. K1 yang seterusnya adalah slope yang betul. Bentuk slope tu betul. Dapat state balik koordinat kita 2/3 32/27 is maximum point, J1 is minimum point, J1. Okay, jelas So bermaksud semuanya totalnya adalah okey. Okey. Kalau nilai Y itu
nilai Y yang kita masukkan nilai X tadi tu, kalau kita tak tulis dia punya equation tu tak apa ke sir? Kita terus tulis jawapan terus. Maksudnya ni, Y sama Yang bila X dengan 2. 23 kita masukkan balik tu. Oh, awak tak tunjukkan cari Y tu, terus dapat jawapannya. Macam mana awak dapat cakap awak main teka-teka kan? Dia mesti cari. So kat situ dapat K satu lagi lah. Saya tak tulis. Oh. At least sekurang-kurangnya tulis cari satu tu. Maksudnya macam saya ni masukkan nilai 23 kan? Tunjukkan satu pun cukup. Sir. Okay, kita pergi so, flash graph pada part A. Okay, apa kita punya equation tadi? Cubic kan? Betul tak? Kita tengok balik equation dengan x cube minus 4x squared plus 4x kan? So, kita tulis lah. Y minus 4x squared plus 4x. Ambil lagi maklumat apa yang kita ada ni. Maklumat apa yang kita ada? Kita ada minimum point dan juga max point. Kosong. So, 20 adalah min point. Saya lagi 23 32/27 adalah max point. So macam mana nak lukis ni? So yang pertama kita tengok x cube kita positif. Graf kita berbentuk dari kanan ke kiri lah macam ni lah. Kalau x tu negatif, kita balik. So sekarang ni graf kita bentuknya pertama yang ni. Sekarang ni kita tahu tak minimum dengan maksimum? Minimum ni adalah maksimum. Okay, so kita just tunjukkan pada koordinat yang betul je. So dan juga paksi y. Okay, paksi x dan juga paksi y. Apa ni? Abah tengah ajar. Sekejap, dan juga paksi y. Ada paksi x, ada paksi y. Okey, so minimum point kita adalah 0, bermaksud let's say lah 2 kat sini. So koordinat 20 tu berada di sini. So ini adalah koordinat 20. Bentuk dia, senyum kan? So kita tahu dia akan jadi bentuk kat sini. Okey, seterusnya 27. Takkanlah kita nak kira betul-betul kan? Yang penting kita tahu nilai x adalah positif, nilai y adalah positif. So bermakna, katalah kat sini adalah 2/3. Okey, sorry ada gangguan je. Allah Akbar sekejap Tak apa, itu tak penting. Okay. So 2/3 let's say dekat situ. And then 3 buat skala tepat kita ajar agak-agak. So mungkin koordinat dia kat sini. So kita tahu yang ini adalah maximum point, bermaksud macam mana bentuk kita kan. So kita just sambung kita punya garisan ni, dia akan jadi bentuk sini lah. So dia akan jadi gitu. And then yang terakhir, jangan lupa labelkan apa equation kita tadi, iaitu 1 minus 4x squared plus 4x. Okay. Kalau boleh, kita cerita tentang markah dia. Okay. R1 yang pertama. Okay. Lukis bentuk x cube yang betul. Bermaksud kamu pilih bentuk yang ni instead of bentuk ni. Kalau bentuk ni, terus apa? R1. Maksud shape yang betul.
shape graph yang betul. Okay, itu R1 yang kedua, kamu punya minimum dan maksimum point kamu tu betul. Logik lah. Maximum point tu betul. So, kat situ R1 yang kedua. Iaitu mean and maximum yang betul. Yang seterusnya adalah semua benda betul. Bermaksud ada label paksi X, dia tulis dia punya koordinat ni. So, itu R1 yang ketiga. All correct. Bermaksud semua di atas contohnya 3 markah. Boleh tak? So, kalau boleh, kita boleh teruskan tak? Kelas. Ini 2 soalan je. Tapi soalan dia banyak-banyak pecah-pecah anak-anak. Okey, so skip sikit lah untuk cari equation of normal, equation of tangent. Apa-apa sekalipun, kita kena cari dy dx. Sebenarnya nanti, itu gradient of tangent. So, even walaupun kamu nak cari tangent, gradient of tangent. Sebab nak cari normal mesti berasal daripada tangent. Menggunakan mt darab mn sama dengan negatif 1. Dah apa Okey, jom kita bincang. So, dia nak cari pada point negatif 1, 4. So, biasanya kita dapat y sama dengan apa kan? Janganlah kamu panik, kamu kabra. Kamu boleh sama dengan negatif 4 over x, betul? Dapat negatif 4 over x. Okay. Then, lepas tu kita modify dia. X ni kita boleh bawa ke atas kan? So, jadi bawa negatif 1. Take dy dx. So, dapatkan dy dx. Kena dapat cari dy dx. So, kita differentiatekan equation kita yang kat atas ni. So, positif. So, negatif dari 4 saja. So, negatif 1 tolak 1 akan jadi x kuasa negatif 2. So, 4 per x kuasa 2. Okay. So, sekarang ni boleh tak kita cari nilai gradient? Sebab kita tak dalam bentuk equation kan, ada x kuasa 2. Tapi, kita boleh cari nilai dia dengan memasukkan koordinat yang kita x sama dengan negatif 1, y sama dengan 4. So, dy dx sama dengan nilai pada koordinat ni, dapatlah 4 bahagi negatif 1 kuasa 4. Bermaksud, kita punya gradient of tangent bersamaan dengan 4. Betul tak? Dan tangent kita 4. So, kita nak create equation apa? Kita nak create equation, maksud nak cari gradient of normal. Kena gunakan formula ni. Mt darab mn bersamaan dengan Sama 1. Kita dapat ni nilainya 4. Bermaksud 4 darab mn bersamaan dengan negatif 1. So, mn bersamaan dengan negatif 1 per 4. Okay. So, kita dah dapat gradient of normal. General equation untuk straight line. Saya selalu pesan kat student saya. Apa dia? Satu sama dengan, sekarang ni kita nak cari equation of normal ke equation of tangent? Normal kan? Equation of normal. X tolak x1. Okay. So, kita akan sentiasa menggunakan general equation yang ni lah. Equation tak terus dah. So, sekarang ni apa x1 dan y1 kita? X1 kita yang di atas ni iaitu negatif 1
1 per 4. So kita masukkan saja. So masukkan y tolak dapat ni 4. MN tadi berapa kita kira? Negative 1/4. X1. Apa X1 kita? Tadi tadi? Negative 1. 1. Okay. Kenapa negatif 1 pun? Subject. So y minus 4 equivalent to negative 1/4 x plus, kita boleh expand yang ni, kita akan dapat negative 1/4 x minus 4 plus 4 equivalent to y. Sebab saya nak jadikan apa? Okay. So, selesaikan. Kat belakang tu dapat apa? Negatif. Ni saya dapat tambah 15/4. Okay. So, ada sebab memandangkan kat sini denominator dia sama. So, jawapan yang macam ni pun diterima. 4y sama dengan negatif. Dua-dua ni saya terimalah. So, inilah kita punya equation of normal. So, kita equation of normal. Buat titik 3. Titik 3 tu bermaksud thus, oleh itu. Equation of normal itu negative x/4 plus 15/4 ataupun 4y sama dengan negative x plus 15. Okay. Markah pertama, apabila kamu differentiatekan dengan betul, iaitu kamu dapat dy dx x betul. So kat sini dapat K1. Okay. Boleh? Okay, seterusnya iaitu 4 K1 yang kedua. Boleh? Dalam formula general equation iaitu y tolak y1 sama dengan mn in bracket x minus x ni. So kat sini dapat K1, tapi make sure jangan masukkan empty. Kalau empty salah lah. Dia mesti K1 yang seterusnya kamu simplifykan. Dan J1 sama ada yang 4y sama dengan negatif x sama dengan 11. So cukuplah 5 markah. Boleh Boleh ke? Hello? Okey, kalau boleh, tak ada apa-apa soalan. Tak ada apa-apa soalan. Okey, mana-mana yang tak sempat pada YouTube saya, YouTube channel saya, awak boleh tengok, saya record semua ni. So, boleh share kat kawan yang tak dapat join malam ni. So, belum soalan yang seterusnya. Ini baru soalan 1, 2. Esok mungkin 3, 4 dan sebagainya. Tapi satu malam hanya 2 soalan sahaja. Okay. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Okay. Stay Thank you, safe. sir. Jangan keluar rumah.